Tajuk utama 11 Syakban 25 Mac, bekas timbalan pendakwa raya diburu. Juga rasuah percepat kes nasab, kaki tangan Mahkamah Syariah direman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Ali Jerah malam ini bersama saya Fazida Mustafa. Polis Johor sedang memburu seorang bekas timbalan pendakwa raya. Dia disyaki terbabit dalam sindiket berkaitan pengubahan wang haram serta jenayah komersial berkaitan pengasas Winner Dynasty Group Datuk Seri Niki Liao Sun Hee. Ada satu lagi suspek yang kita sedang kesan, iaitu Mat Azhar Irwan, tuan-tuan. Mat Zahar Irwan Muhammad Arifin, umur 42 tahun. Dia ni alamat tahir dia kat Puchong, tuan-tuan. Ini adalah bekas TPP, Timbalan Pendakwa Raya. Dia telah pun namatkan perkhidmatan, dan dia ni adalah salah seorang yang kita masih cari lagi, tuan. Telah pun menghilangkan diri. Alamat tahir tuan-tuan di Puchong. Saya minta mana-mana individu tuan-tuan yang tahu kedudukannya ataupun ahli keluarga dia yang tahu, sila berhubung dengan Inspektor Parkash. Ini salah seorang yang memberikan peranan penting dalam sindiket yang melibatkan Datuk Seri Niki. Jelas Datuk Ayub Khan, suspek dicari bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 130V hingga 130ZB Kanun Keseksaan bagi kesalahan kumpulan jenayah terancang. Katanya setakat ini berhubung kes terbabit, 92 individu telah ditangkap dalam beberapa siri serbuan di Puchong. Daripada jumlah itu, 40 ditahan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA, manakala bakinya dibebaskan selepas disiasat dan tidak terlibat secara langsung dalam kes terbabit. Meskipun pintu sempadan masih belum dibuka, namun seorang peniaga pakaian mengambil kesempatan menjual jersey dan seluar berjenama tiruan kerana permintaan tinggi. Namun hasil kegiatannya selama setahun sejak pandemik COVID-19 melanda negara terbongkar apabila sepasukan penguat kuasa KPDN HEP membuat serbuan di premisnya di kawasan perindustrian Bandar Darul Aman dekat Jitra. Menurut Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN HEP Kedah Muhammad Syahran Muhammad Arsyad, hasil serbuan pihaknya sekitar jam 11 pagi semalam menemui pakaian berjenama terkenal termasuk jersey skuad Harimau Malaya dan kelab bola sepak luar negara serta seluar berjenama terkenal seperti Adidas, Nike dan Puma yang disyaki tiruan. Jersey dan seluar berkenaan dijual sekitar RM30 hingga RM40. Pihaknya merampas 510 helai jersey dan 82 helai seluar tiruan dianggarkan bernilai RM12,660. Kita dapati telah hampir setahun beroperasi, dan maklumat yang kita peroleh ini juga adalah hasil daripada maklumat risikan yang dijalankan oleh pegawai kita selama lebih kurang dalam 2 minggu. So hasil maklumat risikan yang dijalankan, kita dapati memang premis berkenaan menjual pakaian yang menggunakan cadangan tiruan, dan kita dapati bekalan ataupun stok pakaian-pakaian ini diperoleh daripada negara-negara jiran. Turut ditahan seorang lelaki berusia 29 tahun merupakan pekerja di premis berkenaan untuk siasatan lanjut. Katanya rampasan ini adalah yang terbesar pada tahun ini di daerah Kubang Pasu dan sedang mengesan pemilik premis yang menggunakan cap dagangan palsu. Kes disiasat di bawah Akta Cap Dagangan 2019 atas kesalahan mempunyai dalam milikan, jagaan atau kawalan barang-barang yang cap dagangannya dipakai dengan salah untuk tujuan perdagangan. Di Perak, seorang peguam didenda RM1,500 oleh Mahkamah Magistrate Ipoh hari ini selepas mengaku bersalah gagal mendaftar perusahaan dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial 2 tahun lalu. P. Vivekanandan membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Magistrate Khair Nizam Jemari. Mengikut pertuduhan, Vivekanandan selaku pemilik kedai runcit A2Z Convenience Store
didakwa gagal mendaftar perusahaannya dengan perkeso dalam tempoh tidak melebihi 30 hari seperti mana dikehendaki di bawah Seksyen 4 Akta Keselamatan Sosial 1969, Akta 4 dan Peraturan 10/3 Peraturan Am Keselamatan Sosial Pekerja 1971. Kesalahan itu dilakukan di Bandar Baru Medan Ipoh pada 21 Mei 2019. Bagi pertuduhan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 94G Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM10,000 atau penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Manakala di Perlis, seorang kaki tangan Mahkamah Syariah Negeri itu direman 2 hari sehingga esok bagi membantu siasatan ke atas dakwaan meminta suapan sebagai dorongan mempercepatkan proses permohonan sabitan nasab atau permohonan dokumen anak tidak saf taraf. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Kamaliza Mat Zain di Mahkamah Magistrate Kangar hari ini. Pengarah SPRM Perlis Suzy Liana Hashim memaklumkan suspek ditangkap di pejabat SPRM Negeri di Kangar ketika hadir untuk memberi keterangan pada jam 5.30 petang semalam. Penahanan lelaki berusia 41 tahun itu dilakukan selepas menerima aduan awam mengenai kegiatan dilakukan suspek. Suspek disyaki meminta suapan sebanyak RM5,500 pada 17 Mac lalu daripada seorang pemohon dokumen bagi mempercepat permohonan dokumen anak tidak sah taraf. Bagi kes ini, suspek dipercayai sudah mengambil RM3,000 daripada jumlah diminta dan mengeluarkan resit palsu kepada pemohon. Kes disiasat mengikut Seksyen 17A Akta SPRM 2009. Sementara itu, di Pahang, Polis Negeri menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah yang didalangi 2 beranak yang bergiat aktif sejak 2 bulan lepas. Ia menerusi serbuan di sebuah stesen minyak Jalan Bentong Karak, Bentong Ahad lalu. Dalam serbuan itu, sepasukan polis JSJN IPK dibantu IP di Bentong telah merampas dadah jenis syabu seberat 9.32 kg bernilai RM360,000 dan wang tunai bernilai RM40,112. Polis juga menahan seorang bapa berusia 58 tahun manakala anaknya berusia 28 tahun berasal dari Kelantan namun telah menetap di Jerantut. Kedua-dua suspek memperoleh bekalan dadah jenis syabu ini dari Lembah Kelang untuk diedarkan kepada lebih 18,000 pengguna seluruh negeri Pahang. Untuk makluman, jika dadah ini terlepas daripada pengawasan pihak berkuasa polis, dadah ini dapat membekalkan kepada 18,655 orang end user. Ini menyebabkan ini salah satu pada kami pihak polis mesti sentiasa disekat daripada terjatuh kepada end user di luar sana. Kedua-dua suspek mempunyai 7 rekod kesalahan dadah dan 1 rekod lampau berkaitan jenayah. Menurut Datuk Seri Abdul Jalil, ketika serbuan, kedua-dua suspek itu berada di dalam kereta jenis Proton Wajah dan cuba untuk melarikan diri namun tidak berjaya. Polis turut merampas dan menyita kereta milik 2 beranak berkenaan iaitu sebuah Toyota Velfire, Honda Jazz dan Volkswagen Walt dengan nilai keseluruhan RM260,000. Suspek disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Di Ibu Negara, 4 individu termasuk dalang seorang warga Pakistan yang aktif dalam sindiket penipuan fly-by-night ditahan. Kegiatan itu memperdaya syarikat menjual peralatan komputer, barangan elektrik dan elektronik serta perisian komputer di 3 negeri. Sindiket terbabit dipercayai menjual semua barangan berkenaan pada harga kira-kira 70% lebih rendah daripada pasaran bagi menarik minat syarikat berurusan dengan mereka. Kegiatan itu berjaya dipatahkan selepas dikesan membuat bayaran menggunakan cek tertunda atau post-dated dalam tempoh 2 minggu sebelum mangsa boleh menunaikannya. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Yong Lei Chu berkata sindiket aktif itu memperdaya 12 syarikat di Ibu Negara, Selangor dan Pulau Pinang. Modus operandi sindiket ini adalah memberi barangan elektrik dan elektronik dengan membuat bayaran menggunakan post-dated check,
bertempoh 2 minggu sebelum mangsa boleh menunaikan cek berkenaan. Hasil pemeriksaan di beberapa lokasi serbuan, pihak polis telah berjaya membuat rampasan ke atas 30 jenis pelbagai peralatan komputer, balang elektronik dan elektrik, sekaligus berjaya membuat penemuan semula, that is recovery, yang dianggarkan bernilai lebih kurang RM500,000 Malaysia. Polis turut merampas wang tunai lebih RM121,000. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan, Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1 Akta Imigresen 1959-1963. Seketika nanti, impian Firash Aryan dipenuhi polis. Alhamdulillah bertemu kembali. Hujan lebat sejak kemarin menyebabkan banjir kilat melanda beberapa kawasan di daerah Kuantan. Susulan itu, 90 penduduk daripada 31 buah keluarga terpaksa dipindahkan dan ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS di daerah berkenaan. Mengikut laporan yang dikeluarkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Kuantan, pemindahan penduduk terjejas banjir dijalankan sejak malam tadi. Seramai 59 penduduk daripada 21 keluarga dari Kampung Pandan 2 ditempatkan di PPS Dewan Serbaguna Pandan 1, manakala 26 penduduk daripada 9 keluarga lagi dari Kampung Sungai Pinang ditempatkan di PPS Kampung Tiram, dan keluarga terdiri daripada 5 orang ahli dari Kampung Jalan Air Hitam ditempatkan di PPS Dewan Mat Kilau. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia hari ini mengeluarkan amaran cuaca buruk dengan hujan lebat yang dijangka berterusan di beberapa kawasan di Pahang sehingga esok, antaranya Kuantan, Pekan dan Rompin. Polis menawarkan diskaun saman sehingga 50% jika pesalah trafik membayarnya melalui My Bayar Saman. Bermula hari ini hingga 11 April 2021. Pembayaran menerusi aplikasi yang baru dilancarkan itu juga dapat memudahkan mereka untuk membayar saman dengan lebih cepat dan mudah. 12.01 malam tadi dan sehingga saat ini tadi, lebih kurang setengah jam sebelum ini tadi, sudah mencecah 1 juta. So, lebih 1 juta itu menunjukkan bahawa orang ramai amat mengharapkan sesuatu sistem yang memudahkan mereka. Namun tambahnya diskaun sebanyak 50% adalah berkecuali bagi beberapa jenis kesalahan, antaranya melanggar lampu isyarat merah, memandu melebihi had laju ditetapkan dan memotong garisan berkembar, guna telefon bimbit ketika memandu dan memandu di lorong kecemasan. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran portal dan aplikasi mobile My Bayar Saman bersempena Hari Polis ke-214 di Bukit Aman siang tadi. My Bayar Saman itu juga diwujudkan adalah bagi menyokong dasar kerajaan melalui Plan Strategik E-Pembayaran Sektor Awam dan Plan Pelaksanaan Peningkatan dalam Talian Kerajaan secara end-to-end. Selain selaras dengan inisiatif kerajaan dalam menyediakan pilihan pembayaran tanpa tunai menjelang tahun 2022, orang ramai boleh melakukan pendaftaran, semakan dan pembayaran selepas memuat turun aplikasi My Bayar Saman melalui portal mybayar.rmp.gov.my atau aplikasi di Google Play Store atau Apple Store. 2 anjing daripada unit anjing pengesan polis diraja Malaysia PDRM atau unit K9 menjadi antara 139 penerima yang menerima anugerah Ketua Polis Johor pada sambutan Hari Polis ke-214 peringkat negeri itu. Barney dan Milo, anjing daripada baka German Shepherd itu, banyak menyumbangkan jasa dalam menyelesaikan kes termasuk kes berprofil tinggi. Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin Piche, antara kes yang dibantu Barney dan Milo ialah kes pembunuhan kejam suami yang menembak maut isterinya di Ladang Serai di Kota Tinggi pada awal bulan ini. Oh, anjing ni tuan-tuan, dia punya sumbangan ni memang banyak. Kita di Johor ni kita ada berapa ekor? 8. 8. Ada yang telah pun ditamatkan. Ditidurkanlah, ditamatkan, ada yang lama. Tapi ini anjing-anjing ni memang banyak jasa kepada pasukan polis, bukan sahaja di Johor lah, di satu Malaysia tuan-tuan.
dalam kes-kes melibatkan kes-kes mencari ataupun mengesan mayat sebagainya tuan-tuan, dia punya peranan penting. Sebab tu kita untuk kali ini kita bagi sumbangan kepada pengenali anjing tersebut dan juga anjing itu sendiri. Selain Barney dan Milo, 27 pegawai dan anggota termasuk kaki tangan awam menerima penghargaan Ketua Polis Negara bagi anugerah integriti dan penghargaan tolak rasuah. Pada majlis ini juga 10 pengamal media turut menerima sijil penghargaan. Senyuman terukir di wajah seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun yang menghidap leukemia tahap 4 apabila impiannya untuk menaiki kereta polis menjadi kenyataan. Lebih manis, Muhammad Firash Aryan Muhammad Yusri dari Bertam Perdana, Kepala Batas Pulau Pinang diraikan sempena sambutan peringatan Hari Polis ke-214 di Ipu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Utara SPU hari ini. Keprihatinan ini hasil inisiatif Ketua Polis SPU Assistant Commissioner Nurzaini Muhammad Noor yang simpati dengan keadaan anak sulung dari dua beradik itu yang dikesan menghidap leukemia tahap kritikal sejak 2 tahun lalu. Ibunya Aida Royani Abdul Razak 30 tahun memberitahu anak sulungnya meminati kerjaya polis dan meluahkan hasrat menaiki kenderaan pasukan keselamatan itu ketika terlantar sakit. Impian adik Firash ni untuk menaik kereta polis. Alhamdulillah, apa yang dia hajat tu ditunaikanlah. Terima kasih pada pihak PDRM kerana merealisasikan impian anak saya Muhammad Firash Aryan. Dia minat polis tu dari kecil lagi. Lepas tu sejak dia mula tahu kata ni dia sakit, dia mintalah dia nak kereta polis ni. Sebelum itu, Nurzaini memangku Muhammad Firash menaiki kereta peronda polis selama 15 minit sekitar IPD SPU sambil ditemani ibu bapanya. Pada Julai 2020, dia kembali ke tadika selama seminggu selepas menjalani rawatan kemoterapi. Namun kesihatannya kembali merosot pada awal Mac lalu selain hati dan limpanya membengkak. Dalam pada itu, Nurzaini memberitahu dalam kesibukan melaksanakan tugas asas polis iaitu mencegah jenayah, pihaknya tidak mahu meminggirkan golongan kurang bernasib baik seperti Muhammad Firash. Dan salah satu impian dia ialah untuk naik kereta polis sebenarnya. Dan sempena Hari Polis yang 214 hari ini, IPD Seberang Perai Utara, kita ambil inisiatif, kita merealisasikan impian dia hari ini. Dan dia telah memakai beret polis dan dapat kereta polis. Dan sepanjang perjalanan beliau tadi, adik Firash Ahmad sonok lah. Sonok adik tadi naik kereta polis. Sonok. Ya? So, selain daripada kesibukan kita menyambut Hari Polis dengan tugas-tugas kita untuk pencegahan jenayah dan menyekat penularan COVID-19, kita tidak jumpa juga kepada insan-insan seperti adik Firash ni. Muhammad Firash adalah penghidap leukemia kedua dibawa menaiki kereta peronda polis selepas Muhammad Ammar Dani Muhammad Azwan 7 tahun yang dibawa menaiki kenderaan itu pada Januari lalu. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP peruntuk RM15 juta kepada golongan yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Pengerusinya, Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar berkata, bantuan musaadah tijariah adalah bantuan baharu kepada mereka yang ingin memulakan dan mengembangkan perniagaan sedia ada. 5,000 penerima disasarkan mendapat bantuan baru diperkenalkan itu. Mereka yang ingin memohon perlu memiliki sijil pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM yang masih sah selama 2 bulan dan masih aktif. Datuk Dr. Muhammad Daud berkata pihaknya amat mengalu-alukan kepada mereka yang baru hendak memulakan perniagaan untuk memohon bantuan itu selain mereka yang telah lama menceburi bidang perniagaan. Yang kedua, kita ingin membuat satu lagi tahap baru di mana bukan sekadar beasiswa pendidikan tetapi latihan kemahiran industri yang menjaminkan peluang pekerjaan yang secepat mungkin. Kerana tidak ada kesan kalau ada ijazah dalam sebuah keluarga yang miskin, yang asnaf, tapi tidak ada mereka yang bekerja. Jadi kita tukar pendekatan, ada ijazah setiap keluarga dan juga kalau boleh setiap orang itu mendapat pekerjaan dalam masa yang segera dan cepat mungkin. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran program Transformasi Asnaf Jaya ProTouch
di bangunan Perkim Ibu Negara siang tadi. Protaj merangkumi bantuan musaadah tijariyah, kerjasama latihan kemahiran industri dan melahirkan ikon asnaf usahawan jaya. Permohonan bantuan dibuka bermula hari ini sehingga 5 April secara dalam talian di laman web Mawib atau menerusi kaunter Baitul Mal Mawib Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Dan berikut saksikan paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Selepas ini, Korea Utara lancar peluru balistik ke Jepun. Korea Utara melancarkan 2 peluru berpandu balistik di perairan Jepun. Kejadian itu berlaku hanya beberapa hari selepas Korea Utara menembak 2 peluru berpandu bukan balistik ke Laut Kuning. Ujian peluru berpandu krus tidak dilarang tetapi peluru berpandu balistik dianggap sebagai senjata yang mengancam. Sementara itu, Jepun menjelaskan tiada serpihan peluru berpandu yang jatuh ke dalam kawasan perairannya. Pyongyang dihalang melakukan ujian tersebut berdasarkan resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Perdana Menteri Jepun Yoshihide Suga berkata, ujian yang dilancarkan itu memberi ancaman kepada keselamatan dan keamanan di rantau ini. Menurut kenyataan daripada Ketua Kaki Tangan Gabungan Korea Selatan, pelancaran 2 peluru berpandu itu adalah peluru berpandu yang tidak dikenali. Ujian percubaan itu dilakukan selepas pentadbiran Joe Biden berusaha melakukan hubungan dengan Korea Utara. Selepas ditunda hampir setahun, akhirnya upacara larian obor Olimpik Tokyo bermula hari ini tanpa penonton. Larian obor berbentuk bunga sakura warna emas diadakan di Kompleks Sukan J Village di Fukushima yang berfungsi sebagai pangkalan operasi untuk menangani bencana nuklear 2011. Ketua Sukan Olimpik Tokyo 2020 Shiko Hashimoto berkata, beliau berharap api Olimpik berfungsi sebagai sinar cahaya di akhir kegelapan. Upacara itu sangat berbeza dengan edisi sebelumnya di mana penonton dilarang bersorak dan menjauhkan diri dari upacara pelancaran. Penonton di luar negara dilarang menghadiri tamasya itu dan kemungkinan menghadkan peminat domestik. Larian itu dilihat sebagai peluang penting untuk menaikkan semangat. Bagaimanapun masih ada cabaran untuk penganjur. Puluhan pembawa obor membatalkan penyertaan dengan memetik masalah penjadualan dan kebimbangan mengenai pandemik. Thailand berusaha menjadi Tom Yam Udang Kung sebahagian daripada warisan budaya dalam senarai Pertubuhan Pendidikan, Ilmiah dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Kabinet semalam telah mempersetujui cadangan berkenaan untuk mendapatkan penyenaraian itu. Hasrat menjadikan Tom Yam Udang Kung sebagai salah satu warisan negara yang diiktiraf kerana makanan tersebut merupakan hidangan tersohor di seluruh dunia. Tom Yam Udang Kung berasal dari golongan petani yang hidup di tebing sungai dan terusan di wilayah tengah Thailand dan mewakili gaya hidup sederhana masyarakat tempatan. Resepi dan kemahiran memasak Tom Yam Kung telah diturunkan secara turun-temurun di setiap isi rumah di Thailand. Dalam pada itu, penyenaraian Tom Yam Kung dalam UNESCO akan meningkatkan reputasi antarabangsa masakan Thailand dan mewujudkan peluang perniagaan lebih luas untuk industri makanan tempatan. Dan berikut rangkuman berita antarabangsa yang lain. Seekor monyet berusia 3 tahun yang suka melepak di sebuah gerai di pasar Thailand dikhawatiri mati akibat makan berlebihan akibat sikap pengunjung yang gemar memberikan makanan dengan makanan ringan. Monyet yang dinamakan Godzilla itu dikategorikan obesity kerana memiliki berat 20 kg. Seekor anjing berjaya menyelamatkan tuannya yang mengalami sawan semasa berjalan kaki di Ottawa, Kanada. Kejadian berlaku semasa Haley Moore bersiar-siar dengan anjingnya Clover. Dalam rakaman kamera lita tertutup CCTV, Clover berada di tengah jalan untuk menghentikan sebuah kereta sebelum Haley dibawa ke hospital untuk menerima rawatan.
Pihak berkuasa dan sukarelawan daripada agensi bantuan di selatan Bangladesh membina semula tempat perlindungan bagi ribuan etnik Rohingya yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran yang mengorbankan 15 mangsa Isnin lalu. Ribuan pelarian menjadi gelandangan selepas kem Balukhali di Ukhia yang menempatkan sejuta pelarian Rohingya terbakar. Organisasi Antarabangsa bagi Migrasi IOM berkata lebih 10,000 keluarga kehilangan tempat tinggal. Sekian berita Al Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa tonton program Dengar dengan satu lagi perkongsian yang bakal meruntun jiwa bersama pengacara Wan Kamarudin dan Hizman Huzir. Terima kasih kerana menonton. Saya Fazidah Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.